Topik kita pada hari ini ialah 7 asas pelaksanaan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Pada hari Rabu yang lepas, boleh tengok semula di live FB kami yang telah dirakam, dan juga boleh juga lihat di IGTV dan juga di YouTube kami, Umrah Andalusia Bahau. Kita telah membincangkan perjalanan haji secara ringkas. Jadi pada hari ini kita sambung lagi untuk melengkapkan pelajaran kita, iaitu kita akan membincangkan pula tentang ibadah umrah. Jadi pada hari ini saya menggunakan VCD yang dikeluarkan oleh Universiti Sultan Zainal Abidin. Salah satu cara untuk belajar umrah dengan lebih mudah. Tolong juga sharekan kepada kawan-kawan supaya kita dapat berkongsi bersama-sama kebaikan. Di V-Umrah ini, di aplikasi ini ada boleh pengenalan umrah. Yang ini kita tak pergi satu persatu, akan datang. Kita akan berbincang lagi di dalam siri-siri ulang kaji umrah dan haji yang akan datang. Okey, jadi kita terus mula. Kat sini kita boleh pilih sama ada nak memilih anda sebagai lelaki ataupun perempuan. Keistimewaannya adalah aplikasi ini dia telah menyusun perjalanan kita sejak awal satu per satu. Baik, kita cuba hari ini bagi lelaki. Okey, destinasi kita dari Malaysia, kita nak pergi ke Madinah dulu, masuk baru pergi ke Mekah, ataupun kita daripada Malaysia terus penerbangan terus ke Jeddah dan terus masuk ke Mekah. Hari ini kita cuba masuk ke Mekah terus. Baik, jadi apakah persiapan umrah secara ringkas? Okey, persiapan ini boleh dibuat semasa di rumah ataupun sebelum menaiki pesawat di KLIA. Bagi saya lebih menasihati jemaah untuk bersiap-siap di rumah ataupun hotel penginapan sebelum pergi ke airport. Okey, amalan-amalan sunatnya adalah mandi sunat, okey, mengerat kuku, membersihkan badan dan sebagainya. Seterusnya adalah memakai pakaian ihram. Baik, pakaian ihram bagi lelaki. Okey, ini bagi lelaki. Hari ini kita cuma membicarakan tentang jemaah lelaki. Perempuan insya-Allah akan datang. Jadi jemaah lelaki dia memerlukan 2 helai kain lepas. Salah satunya dipakai untuk menutup aurat di bawah. Okey, dipakai di atas pusat sehingga ke bawah lutut. Dan yang kedua adalah dipakai sebagai ridak, iaitu dipakai di belah atas. Kemudian tambahannya adalah dengan memakai tali pinggang supaya kemas kain yang kita pakai tidak jatuh, dan selipar yang menampakkan jari-jari kaki dan tumit. Itu adalah pakaian ihram bagi lelaki. Kemudian boleh dilaksanakan solat sunat ihram. Bagaimana niatnya? Usalli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh sahaja dibuat di mana-mana pada waktu yang bukan waktu haram solat sunat. Okey, jadi boleh baca apa-apa surah. Antara surah yang dicadangkan adalah pada rakaat pertama surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Okey, hari ini kita membincangkan secara ringkas sahaja. Pada akan datang mungkin kita akan membicarakan lebih panjang berkenaan dengan perkara-perkara sunat ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, cik-puan, silakan komen jika ada dapat poin-poin ataupun maklumat-maklumat yang tuan-tuan dapat, boleh kongsikan di ruangan komen supaya sahabat-sahabat kita yang join akan datang boleh membaca komen tersebut dan boleh dimanfaatkan. Baik, kita teruskan. Dia juga menyatakan di sini tak boleh solat sunat ihram ini tidak boleh dilakukan pada 5 waktu tahrim. Itu kita akan bicarakan pada yang akan datang. Baik, seterusnya menaiki pesawat ataupun kapal terbang. Kebiasaan pada zaman ini
dalam keadaan sudah lengkap memakai pakaian ihram dalam keadaan berwuduk. Kalau wuduk batal macam mana? Boleh ambil wuduk nanti menggunakan spray. Itu akan datang, kita akan bicarakan lebih panjang. Baik. Okey, kita bertolak ke Mekah daripada penerbangan biasanya daripada KLIA kalau menaiki penerbangan yang international ataupun MAS. Kalau naik Air Asia akan menaiki di KLIA 2. Baik. Jadi persiapan untuk berniat umrah. Di sini kita akan berniat di mana? Okey, kita akan berniat di Qarnul Manazil. Biasanya 2 jam ataupun sejam sebelum sampai. Okey, kita akan berniat. Baik. Niat umrah secara ringkas. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini adalah rukun umrah yang pertama. Jadi, apabila sudah sahaja berniat, maka semua jemaah umrah terikat dengan pantang larang ihram. Antaranya apa? Memakai pakaian berjahit ataupun bersarung. Okey. Kemudian memakai menutup kepala bagi lelaki, memakai sarung tangan, memakai bau-bauan. Okey. Kemudian memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu di muka, menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan, mengerat atau memotong kuku, memotong, menebang, mengerat atau mencabut pokok-pokok di tanah haram Mekah, memburu atau membinasakan binatang buruan darat yang halal dimakan di tanah halal ataupun di tanah haram, melakukan pendahuluan persetubuhan, bersetubuh, berkahwin, mengahwinkan atau menerima wakil kahwin. Ada 13 pantang larang ihram. Ini menjadi wajib di dalam ibadah umrah. Di sini tuan-tuan akan perasan saya ada sebut perkataan rukun, seperti niat tadi adalah rukun umrah dan saya ada menyebut perkataan wajib. Dua ini adalah perkara yang berbeza. Perkara rukun iaitu, secara ringkas saya akan cerita, pada akan datang kita akan bicarakan lagi perbezaan rukun dan wajib. Secara ringkasnya, rukun ini jika kita tidak lakukan ibadah umrah itu tidak sah. Manakala perkara wajib pula, jika kita tidak melakukannya, ibadah umrah itu masih sah tetapi dikenakan gantian ataupun dam. Okey. Jadi pantang larang ini adalah di dalam kategori wajib umrah. Maksudnya jika kita melakukan salah satu daripada pantang larang ihram, umrah itu masih sah tetapi dikenakan gantian ataupun dam. Baik. Kemudian disunatkan untuk bertalbiyah. Ini seperti yang kita telah selalu dengar di radio, di TV, di internet dan sebagainya. Sebutannya bagaimana? InsyaAllah boleh sama-sama sebut bersama saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah perkara sunat. Perkara sunat ini apa? Jika kita buat dapat pahala, jika kita tinggalkan tidak dapat pahala. Okey. Dan tidak merosakkan ibadah umrah tersebut. Jadi kita teruskan. Bila waktu talbiyah ini? Talbiyah ini bermula apabila kita berniat umrah sehinggalah hendak memulakan tawaf. Baik. Jadi kita akan turun di Jeddah. Kemudian akan menaiki kenderaan, sama ada bas ataupun kereta dan sebagainya ke Mekah. Okey. Jadi kita boleh buat perkara-perkara sunat semasa sampai di Mekah dengan membaca doa semasa di sempadan tanah haram dan sebagainya. Kita teruskan kepada rukun umrah yang kedua, iaitu jika kita tidak melakukannya, tidak sah ibadah umrah tersebut. Okey.
secara ringkas sahaja pada hari ini kita berkenalan dahulu dengan ibadah umrah. Tawaf ini apa dia? Secara mudahnya kita mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syarat tertentu. Okey, kita tengok terus apakah syarat tawaf. Jadi syarat ni maksudnya jika kita tidak melakukan perkara-perkara ini, tawaf kita terbatal. Perkara sunat pula kalau kita tak buat tidak dapat pahala yang diberi. Okey. Jadi syarat-syarat tawaf secara ringkas sahaja kita akan sebut iaitu suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Maksudnya kita kena tawaf dalam keadaan berwuduk dan bebas daripada hadas besar. Dan suci najis pada pakaian, badan dan tempat tawaf. Pakaian badan kita mestilah menutup aurat seperti dalam solat. Dimulakan di sudut Hajarul Aswad. Okey, boleh tengok Hajarul Aswad di salah satu penjuru di Kaabah, batu hitam tersebut, dan ada tandanya di dinding ataupun di shieling dengan lampu hijau. Seterusnya, bahu kiri hendaklah sentiasa menghadap ke arah Kaabah. Okey, dan berjalan tu mestilah berjalan mengelilingi Kaabah itu dengan tujuan tawaf. Okey, di paparan ada sangkut sikit, sebenarnya kita telah berjalan kepada syarat-syarat tawaf. Okey. Dan mestilah cukup 7 keliling tawaf dengan yakin. Tawaf itu hendaklah dilakukan di dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah. Baik. Kita teruskan pula rukun umrah ketiga iaitu sa'i. Sa'i ini apa? Berjalan antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali sa'i. Okey. Syarat sa'i lebih mudah. Okey. Seperti kita telah bicarakan tadi, syarat ini bermaksud jika kita tidak melakukannya maka tidak sah sa'i kita. Syarat sah sa'i lebih mudah berbanding dengan tawaf. Kita lihat satu persatu syarat-syarat sa'i. Yang pertama, mestilah dilakukan selepas tawaf. Yang kedua, mulai daripada Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Yang ketiga, cukup 7 kali dengan yakin, iaitu dikira daripada Sofa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Sofa 1 kali, Sofa ke Marwah 1 kali. Macam tu kira dia. Okey. Kemudian hendaklah sa'i sehingga sampai ke penghujung tempat sa'i di Bukit Sofa dan Bukit Marwah pada tiap-tiap kali. Dia ada sempadan-sempadannya. Okey. Kita teruskan syarat-syarat sa'i yang seterusnya, iaitu hendaklah sa'i di tempat yang ditentukan sekarang. Tidak boleh sa'i di luar bangunan sa'i. Yang keenam, mengekalkan niat untuk bersa'i sepanjang masa melakukan sa'i itu. Okey. Jadi selesainya pekerjaan sa'i, rukun umrah yang keempat iaitu bercukur atau bergunting. Selepas selesai melakukan sa'i, sampailah masanya untuk bergunting atau bercukur. Afdalnya iaitu lebih baik, yang terbaik adalah mencukur semua rambut di kepala. Bagi yang botak licin disunatkan baginya melalukan mata pisau cukur di atas kulit kepalanya. Ini adalah bagi lelaki. Okey, kita teruskan kepada rukun umrah yang kelima iaitu tertib. Tertib ini apa? Tertib ialah rukun-rukun umrah hendaklah dilakukan mengikut susunan, iaitu daripada niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur atau bergunting. Tidak boleh melakukan perkara-perkara itu dengan susunan yang berbeza. Itu tidak boleh. Maksudnya kena tawaf dulu baru sa'i. Selagi tidak selesai tawaf, tidak boleh melakukan
sa'i dan seterusnya. Jadi selepas itu selesailah ibadah umrah kita. Umrah ini mudah sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ibadah umrah ini mudah sahaja. Dalam 3 atau 4 jam sahaja selesai insya-Allah. Berbeza dengan ibadah haji. Ibadah haji mengambil masa beberapa hari untuk diselesaikan. Jadi tuan-puan, tuan dan cik puan, silakan share, silakan komen jika ada apa-apa persoalan ataupun ada perkongsian yang ingin disampaikan. Hari ini kita hanya membicarakan atau kita hanya membincangkan tentang perkara-perkara yang dilakukan semasa umrah secara ringkas. Akan datang insya-Allah kita akan adakan lagi siri live ini setiap hari Isnin sehingga Jumaat pada jam 10 pagi sehingga 10.30 pagi dengan topik-topik yang tertentu yang saya akan susunkan poin-poinnya secara ringkas supaya mudah difahami. Ini adalah sesi ulang kaji kita, okey, bagi siapa yang dah pernah mengikuti kursus-kursus supaya kita tidak lupa, dan juga kepada siapa yang tidak pernah lagi mengikuti kursus-kursus juga digalakkan untuk menyertai kita insya-Allah. Okey. Jadi rakaman kepada rancangan ini juga saya akan uploadkan di IGTV dan di YouTube kami Umrah Andalusia Bahau. Terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Jika ada feedback, maklum balas, penambahbaikan, kita komen